Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar perakaunan yang dikasihi. Hari ini kita akan masuk bab baharu iaitu bab analisis penyata kewangan. Bab ini nampak mudah kerana ia ada gabungan teori dan pengiraan dan ia penting kepada para pelajar yang ingin menceburkan diri dalam industri kewangan pada masa hadapan. Kita ada 3 subtopik utama di dalam bab 6 ini, iaitu pengenalan sistem maklumat kewangan, penyata kewangan dan kawalan kewangan. Kita mulakan dengan subtopik pertama, pengenalan sistem maklumat kewangan. Menjelaskan persamaan perakaunan dan modal kerja. Persamaan perakaunan adalah seperti yang ditunjukkan di skrin anda iaitu aset sama dengan liability campur equity. Atau kadang-kala kita disuruh mencari liability, maka aset tolak equity. Jika mahu mencari equity pula, aset tolak liability. Persamaan perakaunan ialah rumus yang kita akan guna untuk mengira jumlah aset, jumlah liability dan jumlah equity. Untuk mendapatkan jawapan, kita akan menyenaraikan semua aset perniagaan yang sumbernya sama ada dari pinjaman kita sendiri atau dari pihak luar seperti bank. Persamaan ini terhasil daripada prinsip entiti berasingan. Apa dia entiti berasingan? Iaitu sesebuah perniagaan dianggap sebagai satu unit yang terpisah daripada pemiliknya. Hanya urus niaga berkaitan perniagaan sahaja direkodkan dalam buku atau data perniagaan. Manakala urus niaga peribadi pemilik tidak direkodkan. Equity pemilik ini ialah istilah bagi perniagaan milikan tunggal. Manakala equity pemegang saham pula ialah istilah bagi syarikat. Sekarang kita pergi pula kepada modal kerja bersih atau modal kerja. Rumus mencari modal kerja bersih ialah dengan menolakkan liability semasa dengan aset semasa. Pengurusan modal kerja merujuk kepada pengurusan aset semasa dan liability semasa yang diperlukan untuk operasi harian syarikat. Ia juga dikenali sebagai modal pusingan, iaitu semua pelaburan firma dalam aset semasa. Aset semasa pula ialah aset yang kita tidak akan simpan melebihi tempoh 1 tahun. Antara contoh aset semasa yang biasa kita lihat ialah tunai, security boleh pasar atau boleh niaga, akaun belum terima, akaun prabayar dan inventory. Mari kita lihat contoh untuk mengira modal kerja bersih atau modal kerja. Contohnya, kita ada aset semasa iaitu hartanah, inventory dan tunai yang berjumlah RM160,000 dan liability semasa iaitu upah, sewa, utility dan cukai berjumlah RM65,000. Apabila kita tolakkan aset semasa dengan liability semasa, kita akan mendapat modal kerja atau modal kerja bersih sebanyak RM95,000. Seterusnya, kita masuk ke subtopik 6.2 iaitu penyata kewangan. Menjelaskan kepentingan pihak-pihak berkepentingan terhadap penyata kewangan dan nisbah kewangan. Siapakah pihak-pihak berkepentingan? Pihak berkepentingan ini ialah individu atau kumpulan
yang boleh menjejaskan atau yang terjejas oleh tindakan-tindakan, keputusan, dasar, amalan atau matlamat organisasi. Jadi kita ada 6 pihak berkepentingan ini. Kita ada pengurusan, pelabur, pembiaya, pembekal, pesaing dan pekerja. Yang pertama, pengurusan. Pihak pengurusan ialah pihak yang mengatur dan mengawal sesuatu organisasi. Mereka ini menggunakan penyata dan analisis nisbah untuk membuat perancangan dan kawalan dengan berkesan. Melalui analisis nisbah dan penyata kewangan ini, mereka dapat menentukan bagaimana untuk membiayai aktiviti firma dan menentukan kegiatan yang patut diceburi oleh firma. Analisis ini juga dapat membantu pihak pengurusan menentukan jumlah dividen yang akan dibayar kepada pemegang saham syarikat. Analisis juga dapat membantu pihak pengurusan menilai prestasi kaki tangan syarikat dalam usaha mereka untuk memberikan bonus dan lain-lain ganjaran yang bersesuaian kepada pekerja tersebut. Kedua, pelabur. Pelabur ini adalah mereka yang meminjamkan wang kepada perniagaan dengan harapan mendapat pulangan dalam bentuk dividen di atas pelaburan mereka pada masa akan datang. Pelaburan boleh dalam bentuk wang atau saham. Pelabur ini berminat melihat perkembangan firma dari masa ke semasa. Mereka akan melihat penyata dan analisis kewangan untuk mengetahui pencapaian syarikat. Kerana kedudukan syarikat akan mempengaruhi harga saham syarikat. Pelabur akan mengkaji keupayaan, kelemahan dan peluang mereka dalam sesebuah firma. Dengan itu, mereka akan membuat keputusan untuk melabur atau melepaskan pegangan ke atas saham syarikat tersebut. Pelabur gemar melihat nisbah keberuntungan syarikat. 3. Pembiaya. Pembiaya pula ialah pihak yang meminjamkan wang kepada perniagaan dan perniagaan perlu membayar semula semua pinjaman berserta faedah kepada mereka pada masa akan datang. Pembiaya seperti bank melihat prestasi kewangan yang lepas dalam aspek kemandirian bagi mengetahui kemampuan syarikat membayar balik hutang. Mereka akan melihat nisbah penggunaan hutang sedia ada, sama ada masih ada ruang untuk mendapatkan pinjaman atau tidak. Pembiaya gemar melihat nisbah kecairan dan nisbah hutang. Keempat, pembekal. Kebiasaannya perniagaan akan membeli semua bahan mentah atau barang separuh siap atau barang siap secara hutang atau sebahagiannya sahaja dibeli secara hutang daripada pembekal. Pembekal termasuklah kreditor yang memberi pinjaman atau bakal memberi pinjaman. Pembekal mengkaji penyata dan analisis nisbah kewangan untuk mengetahui sama ada firma mampu membayar semua hutang-hutangnya dan faedah pinjaman sekali dalam tempoh yang telah ditentukan. Melalui penyata dan analisis nisbah, mereka dapat mengetahui pengurusan modal kerja syarikat sama ada baik atau tidak. Pembekal gemar melihat nisbah kecairan, nisbah aktiviti dan nisbah hutang. Kelima, pesaing. Pesaing ini bersaing dalam menjual produk atau menawarkan perkhidmatan yang sama atau lebih kurang sama dengan perniagaan kita. Contohnya, Adidas dan Nike. KFC bersaing dengan McDonald. Syarikat-syarikat pesaing menaruh minat atau suka untuk melihat nisbah atau penyata kewangan pesaing yang lain kerana maklumat yang disediakan di dalamnya boleh dijadikan panduan bagi mereka menyusun strategi seterusnya. Mereka akan membandingkan pencapaian syarikat mereka dengan pesaing lain
supaya mereka dapat mengukur kelemahan dan kelebihan mereka pada tahun semasa. Pesaing kebiasaannya akan melihat nisbah aktiviti dan nisbah keberuntungan. Keenam, pekerja. Pekerja adalah semua yang bekerja dengan perniagaan dan perniagaan membayar mereka dalam bentuk gaji atau upah. Pekerja berminat untuk mengetahui kedudukan syarikat kerana prestasi syarikat mereka biasanya menjadi asas kepada tuntutan kesatuan sekerja untuk mendapatkan bonus, kenaikan gaji dan lain-lain ganjaran. Pekerja suka melihat nisbah keberuntungan kerana daripadanya mereka dapat melihat prestasi syarikat dan mereka dapat mengira ganjaran yang mereka akan terima untuk tahun semasa. Seterusnya, kita pergi kepada subtopik di bawah 6.2 iaitu menganalisis penyata kewangan. Penyata kewangan adalah penyata-penyata yang memberikan maklumat kewangan penting kepada pihak pengurusan untuk melakukan perancangan dan membuat keputusan. Maklumat daripada penyata kewangan ini diperlukan oleh beberapa pihak. Yang pertama, kreditor, iaitu institusi kewangan yang kebiasaannya adalah pihak bank atau pembekal. Kedua, kerajaan, seperti pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ketiga, pemegang saham yang ingin melihat kedudukan saham keutamaan atau saham biasa. Keempat, pihak pengurusan iaitu pihak organisasi sendiri. Penyata kewangan yang biasa kita lihat terdiri daripada penyata pendapatan komprehensif, penyata kedudukan kewangan dan penyata aliran tunai. Kita pergi kepada penyata yang pertama, iaitu penyata pendapatan komprehensif. Saya rasa pelajar perakaunan sudah biasa dengan penyata ini. Penyata ini menunjukkan hasil operasi firma, iaitu jumlah perolehan atau keuntungan atau pendapatan dari operasi firma dan perbelanjaan yang terlibat bagi satu tempoh tertentu. Ia menunjukkan kecekapan seseorang pengurus atau kumpulan pengurusan untuk menggunakan aset yang mereka ada untuk menghasilkan keuntungan untuk syarikat. Item di dalam penyata pendapatan komprehensif bergantung kepada jenis perniagaan, sama ada perniagaan itu menjual barang niaga, perkhidmatan atau jenis perkilangan. Penyata pendapatan bagi perniagaan yang menjual barang niaga akan mengandungi komponen kos barang dijual atau KBDJ. Ini rumus biasa untuk penyata pendapatan komprehensif, iaitu dengan menolakkan jumlah perbelanjaan dengan jumlah hasil, maka kita akan mendapat pendapatan atau untung bersih atau perolehan bersih. Ini adalah contoh penyata pendapatan komprehensif. Okey, kita tengok syarikat Malaysian Techno Berhad. Kita ada komponen jualan, kos barang dijual, ditolakkan mendapat untung kasar, kemudian ditolakkan dengan belanja-belanja, kita akan mendapat untung operasi, kemudian kita tolak dengan belanja faedah, maka kita akan mendapat untung sebelum cukai. Kita tolak pula dengan cukai, maka kita akan mendapat untung bersih. Kita tolak dengan bayaran dividen untuk saham keutamaan, kita akan mendapat pendapatan boleh agih. Dan kita tolak dengan bayaran dividen kepada pemegang saham biasa, maka kita akan dapat item untung tertahan untuk dibawa ke hadapan.
Seterusnya yang kedua, penyata kedudukan kewangan. Penyata kedudukan kewangan ini menunjukkan maklumat tentang kedudukan kewangan sebuah syarikat pada tarikh atau titik masa tertentu. Ia dikenali juga sebagai lembaran imbangan. Di dalam penyata kedudukan kewangan ini, item asas yang ada ialah aset, liability dan equity dana pemegang saham. Penyata ini akan menyenaraikan semua pemilikan syarikat, obligasi dan pelaburan pemilik. Ia mesti disediakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Ini adalah komponen penyata kedudukan kewangan. Kita ada aset, iaitu apa yang dimiliki oleh syarikat. Ia terdiri daripada aset semasa dan aset bukan semasa. Kita ada liability, iaitu apa yang dihutang oleh syarikat, yang terdiri daripada liability semasa dan liability bukan semasa. Kita juga ada equity pemegang saham, iaitu nilai syarikat kepada pemiliknya, yang terdiri daripada saham, premium modal dan perolehan tertahan. Ini adalah contoh penyata kedudukan kewangan. Kita lihat contoh penyata kedudukan kewangan syarikat Malaysian Techno Berhad. Seperti yang telah dijelaskan, kita ada komponen aset yang terdiri daripada aset bukan semasa di atas dan aset semasa di bahagian bawah. Diikuti dengan equity pemegang saham, kita ada pendapatan tertahan, saham biasa dan premium modal. Dan kita juga ada liability. Liability bukan semasa di bahagian atas dan liability semasa di bahagian bawah. Seterusnya, kita ada penyata yang ketiga, iaitu penyata aliran tunai. Penyata aliran tunai merupakan satu penyata tentang aliran sumber dan penggunaan tunai yang akan menunjukkan perubahan kedudukan tunai syarikat bagi suatu tempoh perakaunan. Ia akan membantu pihak pengurusan membuat perancangan aktiviti harian, pelaburan dalam jangka masa panjang dan mencari peluang-peluang perniagaan. Penyata ini juga akan digunakan oleh pihak luar jika mereka mahu mengukur keupayaan firma membayar dividen, menyelesaikan hutang dan membayar faedah perniagaan. Aliran tunai boleh dibahagikan kepada 3 aktiviti kewangan, iaitu yang pertama, aktiviti operasi, yang kedua, aktiviti pelaburan dan yang ketiga, aktiviti pembiayaan. Seperti yang telah diterangkan tadi, kita ada bahagian aliran tunai daripada aktiviti operasi. Ia termasuklah untung bersih, item-item belanja bukan tunai seperti susut nilai dan perubahan dalam beberapa akaun modal kerja. Komponen kedua iaitu aliran tunai daripada aktiviti pelaburan. Ia menunjukkan aktiviti pelaburan syarikat untuk sekuriti jangka panjang, mesin, kilang dan aset tetap yang lain. Komponen yang ketiga, aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan. Ia menunjukkan aliran tunai aktiviti pembiayaan modal syarikat, iaitu penjualan atau penamatan bond, saham utama dan saham biasa. Ini adalah contoh penyata aliran tunai. Kita lihat contoh penyata aliran tunai syarikat Malaysian Techno Berhad. Seperti yang telah dijelaskan, kita boleh lihat ada 3 bahagian penting dalam penyata ini, iaitu aliran tunai daripada aktiviti operasi, aliran tunai dari aktiviti pelaburan dan aliran tunai dari aktiviti pembiayaan. Sekian, terima kasih untuk jam pertama bab 6.